to move on into the second chapter of the day, which is we are going to retrieve all the informations that we gathered from the IoT ThinkSpeak, from our friends punya account ataupun kita punya own account. Kita punya own account lah saya akan fokuskan hari ni. Dan kita akan buat database seperti yang saya tunjukkan kepada anda ni. Okey, dah standby belum? Bagus. Awal mula pertama mula, saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke Google dokumen masing-masing. Dah pergi dah? Sorry, Google Document pula. Google Drive. Google Drive. Dipersilakan untuk ke Google Drive masing-masing. Dah pergi Google Drive masing-masing? Bagus. Kemudian buat satu folder. Dalam kes ni saya akan tekan butang New dan saya buat satu folder yang sangat simple. Saya tulis saja folder di situ adalah data lah. Dah buat? Internet dia agak kicap je. Tak apa, biasalah tu. Saya punya pun kicap ni. Buka Google Drive. Kalau tak sign in, kena sign in dulu. Ya. 00 UITM Urban Health Analytics. Okey. Dah sudah? Alright, dah sudah, maka belum pun saya kira sudah juga kan. Nampak sangat saya ni jadi tak nak menunggu kan. Okey, tekan butang New dan tekan butang Google Sheet. Ya, tekan butang Google Sheet dan selepas itu anda akan dipromptkan dengan satu Google Sheet lah. Seperti yang anda lihat pada layar sekarang. Google Sheet ni, kelebihan dia adalah anda boleh menjadikan dia seperti database. Saya tak kata dia database. Seperti. Dia adalah spreadsheet lah sebenarnya ya. Okey, kita akan bagikan nama. Kat sini saya letak Urban Analytics. Urban Analytics ni ataupun Google Sheet ni pastikan dibuat di dalam folder. Jangan anda buat dekat dalam Google Drive. Nanti berterabur. Nanti nak cari susah. Masya Allah. Kan awam lam yasha lam yakun. Okey, dah sudah ya? Okey, bila dah sudah, maka saya perlu ceritakan benda teknikal. Kalau benda teknikal ni anda boleh appreciate untuk dengar betul-betul. Sebab benda ni kalau anda terlepas, confirm anda akan tak boleh buat. Okey. Pertama, bila pakai Google Sheet, anda mesti pastikan anda punya header and footer. Sorry, header and footer pula. Anda punya header ni, nama ni ada tulis. So, anda cuba tulislah seperti yang saya tulis sekarang. Yang pertama, saya tulis date. Yang kedua, saya tak tulis date. Saya tulis now. Yang kedua, saya tekan butang date. Yang ketiga, saya tekan butang time. Yang seterusnya, saya tulis field. F-I-E-L-D. Field 1. Kalau boleh, jangan tulis field 1 ke apa benda. Tulis parameter kamu tadi apa. Parameter kita apa? Ingat tak? Temperature, pressure, lagi apa? Macam tu. Tulis perkataan-perkataan yang berkenaan. Okey, mari kita tulis sama-sama. Boleh? Ni saya ikut anda. Okay, saya ikut anda ni. Okey, saya pun buat. Okey, pertama adalah temperature. Okey, kedua adalah pressure. Okey, pressure. Yang ketiga adalah CO2. Yang keempat adalah PM03, PM05. PM25, PM10, and then IR, infrared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last kali tulis let long. Okey, dah sudah? Buat seperti yang saya buat ni lah ya, nama-nama let long. Dah siap dah? Okey, cepat sikit. JavaScript. Kat sekarang ni baru nak main JavaScript lah. Sekejap main C++, HTML, JavaScript. Baik, dapat je master sains komputer Tak adalah Okey, pergi ke extension. Dekat extension ini, anda akan mempunyai beberapa kebolehan. Antara yang pentingnya adalah AppScript dan bawah tu adalah AppSheet. Okey, kita akan pergi AppSheet sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita pergi AppScript dulu. Boleh? Okey, tekan butang AppScript. Bila anda tekan butang AppScript, maka dia akan buka satu platform yang dinamakan sebagai script.google.com. Dia adalah menggunakan JavaScript fully untuk awak boleh customize apakah arahan kepada Google yang anda inginkan untuk dilaksanakan di dalam bentuk function. Okay? So, saya akan bagikan nama dekat Untitled Project ni. Saya akan letak dekat sini Urban Analytics. Okay, BTP. Ini contohlah saya punya script. Okey, saya ulang balik mana yang tertinggal tadi, pergi kepada extension, pergi kepada ni app scripts.
Okey, lepas dia buka app scripts tu, dia akan tulis untitled kan, bagi nama. Lepas dah bagi nama, maka selesai. Itu arahan yang pertama. Dah sudah? Dah ya? Okey. Oleh kerana nak kena write script ni akan ambil masa. Jadi untuk menjimatkan masa saya dan awak, maka ambil je lah yang saya telah buatkan untuk kamu di dalam GitHub. Okey, boleh pergi ke GitHub saya. Okey, dah pergi GitHub saya dah? Okay, dalam GitHub saya ada satu repository ataupun ada satu GS Google App Script tu yang dia ada tulis perkataan good kot, things speak good, something like that lah. Saya tak boleh ingat lah minta maaf. Sekejap saya pergi sekarang. UiTM_EMSA dekat bawah ni kita ada tulis perkataan good import things speak final.js. Ada nampak? Okay, tekan butang yang berkenaan tu. So dia akan ada satu JavaScript. Ini adalah JavaScript. Okay. Good import thingspeak final.js. Okay. Kemudian apa yang anda perlu lakukan, anda boleh tekan butang raw ataupun anda boleh copy lah semuanya. Saya tekan butang raw ni supaya memudahkan saya mengcopy pastekan semuanya. So saya dah tekan butang raw, saya Ctrl A dan Ctrl C. Kemudian saya pergi dekat saya punya Urban Analytics BTP ni, iaitu App Script. Nampak ya? Okey, saya akan tekan butang Ctrl A, dah. Dan saya akan tampal. Apa dia? Saya akan paste lah. So after I paste it everything, now I have inserted a very meaningful and important script untuk kita run sekejap lagi. Dah sudah belum? Okey, saya ulang balik semula. Pergi ke GitHub. Dekat dalam GitHub ada satu JavaScript. Nama dia adalah good import thingspeak final.js. Bukan .ino ya. Pada kod yang berkenaan, anda boleh tekan butang raw untuk memperolehi keseluruhan kod yang berkenaan. Tekan butang Ctrl A dan Ctrl C untuk copy. Dah buat dah? Anda pergi kepada Google App Script kamu. Dah pergi dah? Okey, anda buang semuanya, pastikan clean dan tampalkan yang telah anda copy daripada GitHub. Dah sudah? Baik. Ada beberapa color di sini. Color yang kelabu ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ini adalah color yang menunjukkan saya tidak mahu komputer run this function. Faham Saya ulang, saya tidak mahu komputer run this function. Ni, bila ada perkataan yang macam ni, ini menunjukkan saya tidak mahu komputer run this function. Samalah macam ni. Double slash. Double slash ni adalah notation. Notation ni maknanya macam dia bagi, macam saya ajar kamu lah. Okey. Ini maknanya apa? Append the data to the sheet. Dia bukan function komputer. Dia hanya perkataan yang ditulis. Untuk memudahkan awak tahu apa benda ni, apa benda ni, apa benda ni, apa benda ni dan sebagainya. Okey. Dekat sini kalau kamu perasan, saya biarkan yang ini tidak berfungsi. Saya biarkan yang bawah ni tidak berfungsi. Tetapi untuk latihan kita hari ni, saya tak nak memeningkan kepala kamu. Kamu buang je lah semua yang bawah ni. Yang ada bawah-bawah ni semua buang lah. Tapi nak tahu tak apa dia sebelum awak buang? Okey, kalau nak tahu, yang ini adalah fungsi untuk menghantar email notifikasi. Kalau ianya melebihi threshold yang anda set. Yang bawah ni adalah menghantar notifikasi kepada bot chat father di dalam anda punya Telegram. Faham? Yang ini dia hantar notifikasi lah kepada Telegram. Yang atas ni dia hantar notifikasi kepada email. Okey, faham ke tak ni? Faham ya? Baik. Untuk itu saya buang je lah semua. Sebab mana yang nak hantar notifikasi tu boleh explore sendiri. Walaupun mungkin tak akan ada lah batch yang mungkin ada. Master yang 3542 nanti. Alright. So dah sudah dah. Saya dah buang. Sebab saya tak nak peningkan kepala kamu. Dah sudah ke? Dah buang dah? Bagus. Jadi selepas kamu dah copy, selepas kamu dah buat housekeeping dengan membuang yang tak berkenaan tadi, ada dua edit benda yang kamu kena buat. Pertama, dekat atas ni. Anda kena masukkan nama channel ID kamu. Yang kedua, API write key. Kat mana nak dapat dua-dua benda ni? Pandai. Dipersilakan untuk pergi ke ThinkSpeak masing-masing. Dekat anda punya API key, dapatkan dua maklumat tadi. Channel ID, tampalkan channel ID.
kemudian API key, ambil API write key dan copy serta tampalkan di dalam kamu punya Google App Script. Okey, setakat ni jelas? Dah jelas, tekan butang Save Project. Okey. Kejap juga ni. Saya risau. Dah 25% dah ni. Dah siap, maka anda dah boleh buat deployment. Selepas ni, kita akan buat deployment. Okey, dah sudah ya? Okey, kalau ada error, mesti ada benda yang awak buat tak ikut apa yang saya ajar tadi. Contohnya awak buang semua sekali termasuk curly bracket yang paling last tu pun awak buang. Betul tak? Jangan bawa balik semula kicap tu. Awak tekan je curly bracket tu bagi ada. Curly bracket tu dekat atas enter tu ada bentuk curly bracket. Tahu curly bracket? Selepas dah siap. Okay, now is the time of the truth. Dengar baik-baik Yang ini kalau silap memang tak jadi. So, apa yang anda perlu buat? Anda akan tekan butang yang dipanggil RUN. Apa tu? Okey, tekan butang run sekarang. Bila anda tekan butang run, automatically dia akan tanya authorization required. Betul tak? Tolong tekan butang review permission. Dah tekan review permission dah? Dia akan tanya account mana. Saya pun pilih account yang berkenaan. Dia akan kata, Google has not verified this app. Are you sure you want to proceed? Anda pergi dekat advance, anda tekan butang go to yang bawah sekali tu. Maksudnya anda beri juga kebenaran. Tapi kalau siapa tak bagi kebenaran, sampai bila pun tidak akan berlangsung aktiviti ini. Okey, jelas ya? Okey, go to Urban Analytics. Saya akan tekan butang tu sekarang. Dan dia akan tanya sign in. Saya akan tekan butang allow. Okey. Buat je benda-benda ni sampai selesai. Selesai, maka dia akan keluar perkataan execution log kat bawah ni. Info latitude, info longitude, info bla bla bla. Kemudian dekat dalam saya punya data ni dah ada satu data yang diimport dan dimasukkan ke dalam undefined. Apa yang undefined tu? Undefined. Sebab saya rasa dalam ThinkSpeak awak tadi tak ada longitude, longitude. Betul tak? Ada save Adalah. Okey, mana yang dah siap ni, dia akan keluar macam ni Tengok macam saya ni, execution started. Mana yang dah berjaya, anda boleh proceed kepada yang terakhir. Yang terakhir adalah gambar jam. Nampak tak jam? Jam. Ni jam tepi ni, jam randik ni. Trigger dia panggil. Sebelah kiri ni. Oh, sorry. Oh, dia punya ni tak berapa luas. Ni. Sini gambar jam ni. Trigger. Nampak tak? Okey, konsep dia macam ni. Dia dah boleh run dah ni. Dia dah tahu dah nak panggil daripada ThinkSpeak masuk ke Google Sheet. Dia dah tahu. Persoalan dia, walaupun dia tahu, tapi siapa yang akan tekan run tu tadi? Siapa yang akan tekan butang run ni tadi? Awak, betul? Awak nak tekan hari-hari ke run ni? Tiap-tiap masa kau nak tekan butang run ni. Jadi ini adalah tak praktikal lah, betul? Oleh yang demikian, kita ada satu function yang dipanggil sebagai trigger. Trigger ni adalah kita boleh gunakan secara time-based trigger ataupun kita boleh gunakan sebagai action trigger. Trigger tahu trigger? Trigger. Ya, dia macam set timing kan? Okey. Saya akan pergi kepada butang trigger sekarang. Bila saya tekan butang trigger, dia akan keluar perkataan seperti yang berikut. Kosong, no result dan sebagainya. Betul Saya akan tekan butang add trigger. Selepas saya tekan butang add trigger, dia akan tanya function mana yang kamu nak saya run. Ni komputer tanya kita lah. So kita pun kata send data to sheet. Lepas itu dia akan tanya apa yang nak deployment. Kita kata head lah, kepala. Kemudian select event source. Kita boleh pilih yang dipanggil sebagai time driven. Nampak tak? Okey, pilih time driven tu.
Selepas kita pilih time driven, dia akan tanya nak run skrip tadi berapa lama. So saya akan tekan butang perkataan minute timer. Apa dia? Minute timer. So maknanya saya nak setiap minit dia akan run function tadi. Faham Maknanya apa yang dia collect data dekat ThinkSpeak, setiap seminit dia akan run function tadi, ambil data, masuk dalam Google Sheet. Setiap 1 minit, ambil data, masuk dalam Google Sheet. Betul? Dia akan buat benda ni sampai bila? Sampai bila-bila. Betul. So, kita akan tekan butang apa? Every minutes. Okay? Ada yang mungkin nak buat every 5 minutes, 10 minutes, up to you. Okay? Tapi kalau saya akan buat every second. Ataupun every 10 second, 5 seconds. Saya punya IoT punya development lah. Tapi anda punya buat yang biasa-biasa je lah. Okey, dekat bawah ni notify immediately. Okey, kalau ada error, bagi tahu awal-awal. Okey, dah siap, maka anda boleh tekan butang save. Bila anda tekan butang save, biasanya dia tak akan bagi boleh save macam tu je. Sebab anda kena buat authentication. Yang macam tadi juga. Anda kena verify. Selepas anda dah verify, barulah anda boleh run. Macam saya tengok. Bila saya run, dia keluar warna merah. Betul tak? Salah satu sebabnya sebab saya tak enable pop-up blocker. So, saya tekan butang atas ni. Saya akan kata always allow pop-up and redirect from the script.google. Saya tekan butang done dan saya tekan butang save. Barulah dia bagi saya authentication. Authentication ni buat je. Anda tekan. Kalau dia tak ada error, tak ada masalah lah. Kalau dia ada error, maka dia perlu di-authenticate. Okey, macam saya ni, saya perlu authenticate. Sampailah perkataan dia tulis dekat atas ni adalah run. Ni contoh, dia akan keluar nanti list kat sini. Owned by me, deployment head, event time base, send data to sheet. Sampai dia keluar yang ini, khalas. Dan anda boleh tunggu setiap 1 minit, sepatutnya data ini akan update. Dia akan update pap setiap 1 minit. Okey, dah sudah. Update data tak ada, itu normal. Itu maknanya prototype anda, Tuhan, malaikat dan syaitan je tahu apa berlaku pada dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya akan tunjukkan contoh data yang telah di-collect daripada pagi tadi di rumah saya sampailah di UiTM ini. Ianya bermula pada pukul 10 pagi. Sampailah pukul berapa dah sekarang ni? 12 lebih dah. 12.40. Setiap 1 minit data ini akan direkodkan. Ada 2 aplikasi saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi mengolek data menggunakan phone. Dan aplikasi yang kedua adalah mendisplaykan item ini dalam phone. Okey, kita mula yang pertama dulu. Yang senang dulu. Yang senang lah. Bagi saya senang lah. Bagi awak susah, terpulang lah kan. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak membuat mobile apps menggunakan phone. Cara dia yang pertama. So, kalau ada orang cakap lepas ni, nak buat boleh pergi kepada Google Drive. Dah pergi dah Google Drive. Buat satu folder. Folder ini namakan apa-apa yang anda suka. Iaitu inspection apps. Contoh. Buka Google Drive, buat satu folder, namakan folder itu inspection apps. Dah sudah dah? Okey. Lepas itu buka folder yang berkenaan. Dah buka dah folder yang berkenaan? Okey. Pergi kepada new. Kemudian pergi kepada Google Sheet. Google Sheet. Dah pergi dah? Kenapa? Padam komputer tak ada bateri. Itulah saya pun tengah berebut masa ni. Nampak ada 11% je lagi tu. Okey, saya ulang balik semula. Kena cepat ni. Kejap lagi dia pun padam ni saya punya ni. Pergi kepada Google Drive, buat satu folder namanya Inspection Apps. Okey, dekat dalam Inspection Apps ni buat satu Google Sheet. Okey, Google Sheet. Namakan Google Sheet tu adalah inspection. Saya akan ajar anda buat inspection apa? PTP pemeriksaan apa?
tempat pembiakan contohlah. Ni yang saya ambil yang simple-simple je lah. Inspection app. Inspection apps. Okey, dah sudah belum? Okey, pada kolom yang pertama atas sekali tulis dekat situ adalah ID. Dah tulis dah? Yang kedua tulis date, yang ketiga tulis time. Yang keempat tulis title. T-I-T-L-E, title. Ya Allah, jangan kau padam. Okey, lepas title tulis dekat situ let long. Dah? Yang seterusnya tulis kat situ picture 1. Lepas tu comment 1. Lepas tu picture 2. Lepas tu comment 2. Last sekali, contoh, saya akan letak aksesor. Aksesor tak sedap. Aksesor je lah. Contohlah. Ini aplikasi. Kita nak belajar buat aplikasi. Simple je. Aplikasi ni orang akan gunakan untuk collect data menggunakan phone. Lepas dah collect data menggunakan phone, maka data itu akan ada dalam Google Sheet dan gambar atau apa yang diambil daripada phone ni tadi akan disimpan di dalam anda punya cloud technology. Okey, dah siap? Dah siap lah anda punya apps. So next adalah pergi kepada extension. Dah pergi dah? Pergi kepada app sheet. App sheet pula. Betul. Pergi kepada create an app. Tekan create an app tu. Dah sudah dah? Dia akan minta authentication. Sama juga, anda ambil lah authentication yang berkenaan. Okey, dah sudah, maka anda akan tekan butang allow. Selepas dah sudah tekan allow, maka dia akan kata we are setting up your new app. So, new app ini sedang disettingkan untuk diberikan kepada anda. Dan dia akan cuba menggunakan kepala otak dia yang sangat mahir itu, iaitu Google ni lah, untuk membuat aplikasi yang sesuai mungkin dengan apa yang anda dah masukkan tadi. So, anda punya app sebenarnya telah ready secara superficial. So, now anda boleh tekan butang customize your app. Tekan butang customize your app tu. Tak ada mungkin tengah loading kot. Okey, dah siap. Inilah anda punya apps yang telah siap. So, apps ini akan berfungsi seperti mana apps biasa yang ada dalam phone yang anda dapat ketika anda download daripada Play Store dan sebagainya lah. Ni saya akan tunjuk kejap lagi macam mana nak guna. Okey, apps ni simple je. Anda boleh tekan butang tambah dan anda boleh masukkan data lah. Contoh macam anda nak buat inspection kan. Nama pun inspection app kan. Anda akan tekan title. Contohnya apa? Masalah sampah masyarakat. Okey, let long tekan. Dia akan tinggalkan dekat satu let long. Anda boleh tekan picture dan bagikan komen, tekan picture, bagi komen dan juga letakkan nama. Ini contoh. Tak apa, memang tak keluar sebab awak tak tekan butang tambah. Tambah ni contohlah. Yang sebelah kanan ni adalah view. View aplikasi kamu nanti dalam phone macam mana. Faham tak? So, kalau anda tengok dekat dalam phone nanti akan ada dua menu ni. Satu menu map, satu lagi menu inspection apps. Betul? Okey. Untuk mengelak sekali, boleh sikit lagi. Last. Okey. So, setelah habis, itulah cara anda. Dah berjaya? Semua berjaya? Macam mana buat? Tak, okey. Macam mana nak tahu dia dah berjaya ke tidak? Anda boleh tengok dekat dalam kamu punya Google Sheet tadi. Ada tak data-data kamu tadi tu? Dia akan ada dekat dalam kamu punya Google Sheet. Dia akan ada dekat dalam kamu punya Google Drive untuk gambar yang kamu ambil dan share tadi. Ada tak? Jadi dia dah simpan data-data tu secara automatik. Jadi lepas ni, kalau mana-mana PPKP lah, contoh nak buat PTP kan. Pemeriksaan tempat pembiakan. Senang. Dah boleh pakai apps je. Boleh tahu kat mana ada tempat pembiakan. Latitude dan longitude pun dah tahu kat mana. Nak buat map pun boleh. Jadi apps yang kamu dah buat ni, saya minta kamu buat dua benda. Boleh? Pertama, kamu ambil data yang berkaitan dengan urban analytics lah. Yang kamu sedang nak bincangkan nanti ni. Sebab kalau boleh kamu ambil data sekurang-kurangnya 100 lah. 100.
100 data yang berkaitan dengan urban analytics. Urban analytics ni maknanya urban health punya analytics lah. Apa-apalah. Pasal anda punya IoT ke, pasal pencemaran ke, pasal masalah kependudukan ke, SDG ke, apa-apa yang kamu suka silakan. Sebab nanti pada kelas yang akan datang kita akan belajar macam mana nak gunakan data gambar yang kamu ambil tadi untuk buat artificial intelligence. Daripada gambar, kita akan olah gambar tadi untuk menjadikan sesuatu pada gambar tu. Okay, so tadi ingat tak apps kamu kan ada type kan? Kamu akan ambil kat situ, saya nak awak ambil gambar yang 100 tadi, gambar apa? Gambar bagus dan gambar tak bagus, tu je. Faham tak maksud saya? Maksudnya kalau kamu ambil gambar, contohnya kamu ambil gambar kan ada nama title tadi kan? Title tu tulis bagus. Bagus, ni gambar bagus. Lepas tu komen lah apa yang bagus tu. Tak bagus. Apa yang tak bagusnya? Faham Macam tu. Ambillah 100 data menggunakan kaedah ini. Okay. Data gambar lah. Data gambar. Data yang berkaitan dengan urban health analytics. Kalau kamu nak belajar lah cara nak buat artificial intelligence. Kalau kamu tak cukup data, tak apalah. Nanti saya still akan tunjuk juga kan. Macam sekarang, kamu habis bateri pun saya tunjuk juga kan. 100 tu paling sikit lah. Paling sikit. Ya. Paling bagus lah. Tapi kalau anda malas, buat je lah. Kalau saya nak buat 10 je boleh je? Boleh. 10 pun boleh. 15 pun boleh. Lagi banyak gambar kamu, lagi banyak kamu akan boleh ajar mesin untuk learn sesuatu. Itu dia punya trik dia. Faham ya? Tak salah awak nak buat pasal sampah kan contoh. Jadi awak, katakanlah awak memang nak fokus pasal sampah je. Jadi awak akan ambil gambar sampah bagus, sampah tak bagus. So saya nak gambar tu je. Kalau awak ada contoh 50 gambar sampah bagus, 50 gambar sampah tak bagus. Jadi awak boleh gunakan apps tadi untuk memudahkan kamu mengambil sampah bagus dan mengambil sampah yang tak bagus. Macam itulah. Kalau kamu memang dah ada gambar-gambar yang berkenaan pun dah tak kisahlah. Cuma saya nak kata contoh saja. Boleh terpulang. So hati kamu nak buat apa pun. Menggunakan apps tadi, kalau boleh dapatkan data yang kamu collect di environment sekurang-kurangnya 100 benda. Ya. Tambah, lepas tu anda ambil gambar tu. Sebaik-baiknya gambar pasal urban health lah. Ya, bukan kat ID, dekat title. Apa tadi? Kan ada title kan? Macam itulah. Boleh je kat komen pun boleh. Lepas tu picture. Ya, lepas tu save. Ya, kalau malas suruh anak buat. Ya, ada 100 gambar. Lagi banyak gambar sebenarnya lagi bagus. Cuma kalau awak tak cukup banyak, awak ada dapat 20 je, 20 lah. Sebab nanti kalau ramai-ramai cukup juga 100. Faham? Sebab nanti apa yang saya nak buat, saya nak ambil semua gambar bagus dan semua gambar tak bagus daripada yang awak punya. Dan kita akan belajar macam mana nak buat AI, Artificial Intelligence, untuk menentukan gambar bagus dan gambar tak bagus. Pada satu gambar yang kita tak tahu bagus tak bagusnya. Faham? Bukan, tadi kan awak cerita pasal gambar sampah. Awak yang tahu, sampah yang macam ni, sampah apa? Tak, okey, dalam cerita urban health ni, kalau kata sampah, pengurusan sampah, contoh awak ada sanitary landfill. Ada lagi satu unsanitary landfill. Betul tak? Jadi unsanitary is not good things. Sanitary is good things. Faham kan? Macam tu. Ya. Okey, yang ini saya tak wajibkan ya. Saya tak wajibkan sebab saya tak nak membebankan tugas kamu. Jadi kamu buat dalam masa bersahaja. Kalau kamu tak nak banyak, tak adalah. Kalau kamu ada buat banyak, baguslah, itu je. Okey? Alright. Last. Cepat. Ada lagi 5% saja data saya ni. Bukan data, masa. Okey, last kali but not least adalah kita punya apa yang dipanggil sebagai, apa ni tadi? Local studio. Ingat tak local studio tadi? Okey. So, saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke website yang terakhir ini dinamakan sebagai, alright, yang terakhir ini saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke satu website namanya Google Data Studio. Google Data Studio. Dalam Google Data Studio ni ataupun nama yang lain dia sebagai Local Studio yang bawah ni. Local Studio. localstudio.google.com.
Okey, pada local studio ni tadi, tuan-tuan dan puan akan ada ability untuk membuat dashboard sendiri. Yang inilah yang dikata 5 markah tadi tu. Okey. Kemudian anda boleh tekan butang blank report. Okey, nampak atas ni ada tulis blank report, nampak tak? Okey, dekat blank report. Dekat blank report ini, kamu akan masukkan kamu punya basic information lah. Contoh macam saya masukkan sekarang, basic information saya adalah daripada Malaysia. Saya agree to the condition. Contohlah, saya letakkan UiTM. Saya tekan continue. Yes to all. Saya tekan continue. Okey, ini masa nak set up mula-mula ya. Masa saya nak set up mula-mula. Baik, setelah selesai, maka saya boleh tekan butang blank report. Bila saya tekan butang blank report, maka saya akan dikeluarkan dengan satu prompt. Apakah yang nak diambil dari segi datanya. Okey, so yang pertama dia akan cakap add data to report. Baik, ada soalan daripada kawan kita sebelum ni ataupun daripada kamu sendiri, data yang kamu ada daripada ThinkSpeak ni nak buat apa? Betul tak? Data daripada ThinkSpeak ni sebenarnya anda boleh download sebagai CSV. Kemudian CSV itu kamu boleh upload dalam dashboard. Ataupun saya nak tunjuk yang lebih mudah yang kita gunakan Google Sheet tadi. Kita boleh ambil daripada Google Sheet. Google Sheet apa ni nak ambil? Siapa tahu? Pandai. Data yang kita import tadi menggunakan Google Apps Script. Ingat tak? Okey. So apa yang saya akan buat sekarang ni adalah yang demikian. Iaitu saya memberikan kebenaran kepada data saya untuk diambil dan dimasukkan ke dalam Google Data Studio. So now, semua data-data saya yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi, ianya akan masuk ke dalam Google Dashboard. Google Data Studio lah. So inilah saya punya data sekarang. Data saya akan ada dekat data dash sheet 1. Mana dapat data ni? Dia akan ada AQI, CO2, DET, lat long, now, PM 0.1, PM 0.3 dan sebagainya. Ada ke tidak? Ya, ikut data yang kamu ada dekat dalam kamu punya Google Drive tadi. Faham tak maksud saya? Tak faham? Macam ni. Kan tadi nak ambil data kan? Dia akan tanya tau, nak ambil data kat mana? Kalau anda dah terlepas apa yang saya tunjukkan, anda boleh pergi kepada resource, add data. Oh, dia dah start slow. Ini maknanya dia dah tunggu masa untuk shutdown je kejap lagi ni. Dekat resource ni, kamu boleh tekan butang manage added data sources. Kat mana? Sekarang ni anda dekat mana? Oh, dia tak ada Google Sheet dah sekarang ni. Right, tuan-tuan dan puan sekalian, cara dia senang je. Anda nampak kat sini ada tulis add chart tak? Ini semua carta-carta yang anda boleh ambil dan masukkan dan anda boleh ubah dimension data-data berkenaan untuk dijadikan sebagai satu dashboard ataupun framework lah. Baik, saya akan tunjukkan sekarang yang paling mudah. Saya akan masukkan chart. Dan saya akan masukkan data yang berkaitan dengan line chart. Yang bawah ni lah line chart. Saya masukkan line chart yang berkenaan. Dan dia akan tanya kat sini kan. Date dekat bawah ni adalah time. Okay, saya akan ubah dimension time ini kepada contoh CO2. Ini contoh. Ini adalah contoh data saya lah. Yang akan saya rekodkan berdasarkan time. Dan juga variable yang berkenaan So saya akan jadikan dia CO2 lah. CO2. Okey, dekat bawah ni adalah date. Ni date, ini CO2. Okey, tapi dia akan ambil sum ni. Sum ni saya tak nak, saya nak ada average. Okey, ini contoh lah, ni contoh. Saya takut tak sempat lah nak cerita awak betul-betul yang ini. Nanti kan awak mesti tak nampak. Tak apalah. Mana yang tak sempat, saya akan buat a separate video. Dan saya akan share kepada kamu kemudian lah untuk Google Data Studio. Secara umum dia, data-data yang kamu dapat daripada Google Sheet tadi, kamu akan masukkan ke dalam dashboard ini. Dan kamu akan mengolah dashboard ini untuk menjadi satu dashboard yang cantik. Okey, saya tunjukkan contoh dashboard yang telah dibangunkan sebelum ni oleh saya. Untuk memberikan idea lah kepada kamu. Apakah kelebihan apabila membuat dashboard ni. Okey, ini saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah contoh dashboard untuk menceritakan tentang bagaimana bahan-bahan pencemar yang kita rekodkan pada persekitaran
dan kita persembahkan dalam bentuk digital. Ini contohlah. So anda boleh pergi, kan tadi kita ada ambil lat long kan. So kita boleh buat map pakai Google Map. Kemudian kita boleh gunakan kotak-kotak untuk buat kita punya variable. Lepas tu kita boleh, ni contohlah. Kita boleh buat monitoring. Dekat atas ni kita boleh buat macam slider. Tahu slider? Kita boleh pilih tarikh bila, pukul berapa, masa bila. Jadi kita boleh tahulah berapa masa yang kita nak tengok daripada mana sampai ke mana. Tarikh-tarikh ni semua kita boleh set up lah untuk kita buat dashboard. Dan dashboard yang kita dah siapkan ini, sebenarnya kita juga boleh gunakan untuk kita share kepada orang. Kita boleh embed the report masuk dalam website. Kita boleh jadikan dia schedule delivery. Setiap hari dia akan keluarkan a PDF and then send the email to the manager dan sebagainya. Dan dia boleh come out dengan a report yang kita boleh print ataupun kita boleh buat action lah. Okay, itu adalah penerangan secara superficial je lah. Saya tak sempat ni sebab saya rasa dah tak reliable dah komputer ni. Saya klik pun dia dah tak nak klik sebab dia dah tinggal 3%. Sekejap lagi dia akan tiba-tiba je padam ataupun saya yang padam sebab saya padamkan dia. Okay, so antara yang penting sebenarnya selepas dah siap data ni, anda kena membuat pengolahan data. Sebab kita ada data masa, kita ada data tarikh, kita ada data bulan, kita ada data minit dan jam. Betul? Sepatutnya kita akan buat slider. Slider ni macam pemilihan masa dan tarikh. Kita buat customize lah. Lepas tu kita akan buat graph. Lepas tu kita akan buat map. Lepas tu kita akan buat bubble chart. Kita akan buat jadual. Kita akan buat risk matrix. Kita akan buat table dan lain-lain lah. Last sekali yang ini akan kita pamerkan untuk kita share kepada control room. So control room akan gunakan benda ni untuk mengawal urban analytics information data yang ada dekat dalam persekitaran kita. Yang dapatnya daripada mana? Daripada sensor yang kita collect, yang dihantar kepada IoT Clouds. IoT Clouds akan simpan dalam Google Sheet. Dalam Google Sheet akan panggil. Kemudian daripada data Google Sheet juga tadi akan dipanggil masuk dalam apps untuk jadi sebagai mobile app supaya kita boleh buat screening dan lain-lain. So itulah